Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wazirullah bin Osman dan saya akan membentangkan analisa keberkesanan pertandingan menghafaz Al-Quran secara dalam talian. Pendahuluan. Secara lazimnya pertandingan majlis menghafaz Al-Quran kerap diadakan pada setiap tahun, bermula di peringkat negeri yang dilaksanakan di semua negeri, kemudian dilaksanakan di peringkat kebangsaan yang mana satu negeri akan menjadi tuan rumah. Johan bagi kategori 1 hingga 30 juzuk akan dipilih untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Begitulah putaran pelaksanaan bagi majlis menghafaz Al-Quran yang diadakan secara tahunan. Namun, bencana pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia bermula pada awal tahun 2020 telah mengubah landscape pelaksanaan pertandingan tersebut. Pada asalnya ia dilaksanakan secara bersemuka, namun kesan pandemik ini telah memaksa pertandingan tersebut dilaksanakan secara atas talian. Masalah yang dihadapi. Secara asasnya, masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pertandingan secara atas talian adalah gangguan internet yang dihadapi oleh para peserta dan juga juri yang terlibat. Masalah gangguan internet akan menyebabkan para juri menghadapi kesukaran dalam menilai bacaan para peserta dengan baik sama ada dari segi kelancaran, tajwid, sebutan huruf dan juga hafazan. Persoalan lain yang timbul apabila pertandingan ini dilaksanakan secara atas talian adalah integriti dan ketelusan para peserta dalam mempersembahkan bacaan mereka secara hafazan. Hal ini kerana para peserta tidak berada di hadapan juri secara fizikal dan masing-masing berada di tempat yang berbeza, yang tidak diketahui keadaan peserta ketika pertandingan sedang berlangsung. Objektif kajian ini adalah bagi menganalisis perbezaan pelaksanaan kaedah pertandingan hafazan Al-Quran yang dilakukan secara fizikal dan juga atas talian. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti isu dan cabaran menghafaz Al-Quran. Wallahu alam. Saya serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Izzat Naim bin Qalbi. Nombor metrik saya 1181134 dan insya-Allah saya akan sambung pembentangan kami kepada sejarah pertandingan menghafaz Al-Quran. Sebelum tahun 1957, Musabaqah Al-Quran yang pertama diadakan di Johor pada tahun 1947. Di atas titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibn Sultan Abu Bakar. Pengajar pertandingan ini adalah Pertubuhan Kebahasaan Melayu Bersatu Perkembangan UMNO. Hanya peserta dari kaum Adam sahaja yang dibenarkan menyertai pertandingan tersebut. Selepas tahun 1957, Musabaqah Tilawah Al-Quran Kebahasaan dimulakan dengan pertandingan membaca Al-Quran antara Johor dan Kedah pada tahun 1959. Pada tahun 1964, penyertaan turut dibuka kepada karya wanita. Musabaqah Tilawah Al-Quran Kebahasaan diadakan di luar Kuala Lumpur, di mana negeri-negeri dipilih secara bergila-gila setiap tahun sebagai tuan rumah. Pada tahun 1985, nama pertandingan ditukar kepada Musabaqah Tilawah Al-Quran kepada Pertandingan Tilawah Al-Quran. Selepas beberapa tahun, nama pertandingan diubah sekali lagi kepada Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa. Objektif pertandingan juga turut diubah, iaitu mengeratkan lagi hubungan ukhuwah Malaysia dengan negara-negara Islam yang lain dan mencari Kori dan Korea yang berkualiti sebagai contoh teladan kepada masyarakat. Seterusnya kita beralih kepada analisis perbandingan pelaksanaan majlis menghafaz Al-Quran antara fizikal dan dalam talian. Perbandingan pelaksanaan majlis menghafaz Al-Quran antara secara fizikal dan dalam talian. Pertama sekali, para juri dapat melihat dan mendengar dengan jelas cara bacaan para peserta yang sedang mempersembahkan hafazan Al-Quran mereka. Secara fizikal, peserta akan mempersembahkan hafazan Al-Quran mereka secara berhadapan para juri sekaligus membantu para juri dapat melihat dan mendengar dengan jelas cara bacaan para peserta. Namun, secara dalam talian, para peserta hanya mempersembahkan bacaan hafazan Al-Quran mereka dengan melalui alat peranti seperti telefon bimbit, laptop, melalui pelbagai aplikasi mudah seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet dan lain-lain. Yang kedua, segi kekuatan jaringan internet. Pada secara fizikal, tiada memerlukan sebarang kekuatan jaringan internet untuk menghubungkan antara para juri dengan peserta. Namun, secara dalam talian, para peserta dan juri sangat memerlukan jaringan internet yang baik dan kuat bagi mengelakkan sebarang gangguan ketika proses mempersembahkan hafazan Al-Quran dijalankan. Yang terakhir, ketulusan dan integriti para peserta ketika mempersembahkan atau tasniah hafazan Al-Quran. Secara fizikal,
Isu ini tidak berbangkit kerana para peserta memang berada secara berhadapan dengan para juri atau dipanggil sebagai musyafahah. Namun secara dalam talian, ketulusan dan integriti para peserta dibangkitkan memandangkan mereka tidak berada di hadapan para juri, bahkan berada jauh atau di lokaliti masing-masing ketika mereka mempersembahkan hafazan Al-Quran tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada isu dan juga cabaran dalam menghafaz Al-Quran. Yang pertama adalah persoalan berkaitan, iaitu yang pertama adalah 3 peringkat menghafal Al-Quran. Iaitu yang pertama adalah hafalan secara individu, yang kedua adalah hafalan ataupun tasmi' bersama dengan kawan-kawan, dan yang ketiga adalah tasmi' dengan guru. Kemudian kita perlu juga mengetahui peringkat tilawah Al-Quran. Yang pertama adalah kita membaca Al-Quran sendiri. Yang kedua adalah ingatan kita. Dan yang ketiga adalah kebolehan menulis keseluruhan Al-Quran. Yang seterusnya adalah semestinya cabaran menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah kesabaran dan disiplin yang tinggi untuk mencapai sasaran bilangan ayat yang perlu dihafal. Yang kedua adalah menghadapi pelbagai masalah melalui pengulangan ingatan yang berterusan, iaitu menghadapi banyak cabaran ketika mereka dalam proses untuk mengulang. Kemudian yang ketiga adalah tahap memori yang berbeza-beza bagi dalam kalangan pelajar. Dan yang keempat adalah memastikan ilmu yang bernilai diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan kekal dalam ingatan. Maka semestinya seorang menghafal Al-Quran itu bukan sekadar menghafal, tetapi perlu juga untuk memastikan apa yang dihafalkan itu sangat bernilai dan mereka cuba untuk mengaplikasikannya. Seterusnya adalah metodologi ataupun kaedah kajian yang digunakan. Yang pertama adalah kualitatif, iaitu kita mencari sumber-sumber yang menerangkan perihal majlis menghafal Al-Quran. Dan yang kedua adalah kuantitatif, iaitu kita mengadakan secara temu bual, sama ada melalui aplikasi WhatsApp atau mana-mana medium yang dipikirkan bersesuaian. Dapatan kajian dan perbincangan. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat beberapa kajian mengenai keberkesanan dan kekangan program atau aktiviti berkaitan hafazan Al-Quran secara dalam talian. Dengan situasi pada masa kini, kerajaan telah menghadkan aktiviti-aktiviti berkumpulan di semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Dengan menjalankan kajian ini juga dapat mengenal pasti ketulusan dan kejujuran peserta atau para hufaz ketika memperdengarkan bacaan hafalan mereka ketika pertandingan hafazan melalui atas talian. Musabaqah Al-Quran. Musabaqah Al-Quran terdiri daripada 2 perkataan bahasa Arab iaitu musabaqah dan Al-Quran. Secara asalnya kata musabaqah diambil daripada kata sabaqa yusabiqu musabaqah yang bermaksud mendahului atau perlombaan. Dan dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan berkaitan sabaqah. Dan salah satunya daripada surah Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Seterusnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, pandemik COVID-19 memberikan satu tamparan hebat atas semua sistem kehidupan manusia dan bertukar ke arah norma baharu, termasuklah pelaksanaan majlis menghafal Al-Quran. Terdapat perbandingan besar yang kita boleh lihat antara pelaksanaan majlis tersebut secara fizikal atau bersemuka dengan secara dalam talian termasuklah juga cabaran tersendiri yang wujud pada 2 keadaan pelaksanaan majlis tersebut. Oleh itu, penilaian terhadap pelaksanaan majlis menghafal Al-Quran secara dalam talian ini dilakukan bukanlah untuk melihat keburukan atau halangan-halangan yang terdapat dalam pelaksanaannya, tapi ia adalah untuk dijadikan kaedah yang akan kekal relevan pada masa akan datang. Itu sahaja daripada grup kami. Terima kasih.